Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi pada hari Isnin 27 Januari 2020. Bersiaran secara langsung di Setia City Convention Centre untuk program Nak Ubah Hidup. Okey, apa khabar semua? Selamat pagi, nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Selamat pagi Tuan Ashraf Ghazali. Sesi ini sesi apa? Macam biasa adalah sesi bangun. Bangun. Sesi pagi yang penuh cemerlang. Sepatutnya ada ramai yang masih bercuti lagi untuk sambutan Tahun Baru Cina. Selamat pagi, especially kepada anda di page saya, di page Nasrul Hadi Syukran, di grup Nak Urus Bisnes dan juga di close group support group EFP. Okey, apa khabar semua? Selamat pagi. So anda di page saya, ini adalah satu sesi yang saya rasa sangat penting. Pagi ni saya nak share something lagi best. Tapi sebelum saya share lagi best, saya nak minta bantuan anda. Saya nak bagi tahu, nak tanya, adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Dan adakah anda jelas kenapa anda kena tonton live ni? Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak juga kalau semuanya jelas, tolong tulis itu jelas. Tulis jelas. Kalau saya kacak hari ni, tulis jelas dan kacak. Manalah tahu kalau ada rasa nak puji ke. Kalau cakap orang sebelah kalau. Okey. So apa saya nak bantu juga. Terima kasih Tuan Ashraf Ghazali. Terima kasih. Jelas. Good job. Saya nak minta bantuan anda juga. Saya nak anda bayar saya untuk live ni. Bayar saya. Saya nak anda bayar saya dengan belanja love dengan like selaju mungkin. Belanja love dengan like, laju-laju, tekan laju-laju. Saya nak anda belanja love dengan like. Terima kasih Tuan Bok Alang. Lama tak jumpa Tuan Bok Alang. Wow. Awesome. So tekan love dengan like selaju mungkin untuk support, untuk bagi saya energi sikit untuk live ni. Okey, boleh? Saya masih ada energi. Saya nak bagi anda punya energi. Tak ada isu pun. Okey. So just nak bagi tahu kami di program Nak Ubah Hidup 2020 bersiaran secara langsung di sini. Ini adalah hari yang terakhir. Hari terakhir di program Nak Ubah Hidup. Hari terakhir untuk kita bantu ramai peserta. Hampir 13,000 peserta pada 3 hari ini. Kita nak bantu mereka untuk ubah hidup mereka dengan bimbingan daripada Richworks, especially oleh mentor kesayangan anda, Dr. Haji Azhar Rosman. So hari ini hari ketiga. Semalam dah 2 hari, kemarin dan juga semalam pagi sampai malam, yang sangat best. Yang saya akan share something yang sangat best. Yang saya akan share something yang sangat awesome. Seperti anda semua tahu, semalam adalah hari yang bersejarah untuk kami di Richworks. Kalau mungkin anda tak tahulah. Kalau mungkin anda tak tahu, saya nak share. Alhamdulillah semalam selepas 12 tahun kami berkecimpung dalam bidang training ni, kita dapat kunjungan secara orang kata itu kunjungan yang tak disangka-sangka, mengejut, surprise daripada pemimpin nombor 1 negara, Perdana Menteri Malaysia, iaitu Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Semalam beliau datang lebih kurang dalam 45 minit. Tengok kita punya sharing, tengok kita punya program, tengok kenal beramah mesra lah. Bahasa politiknya beramah mesra dengan ramai-ramai peserta kami. So Alhamdulillah, saya tak rasa beramah mesra jugalah. Dia dah tengok kami. So saya rasa kita rasa sangat bangga lah dapat kongsi ni dengan peserta, beribu-ribu peserta yang hadir. Okey, untuk anda di page saya, page Nasrul Hadi, saya akan bersiaran seketika saja di page ni. Saya nak sambung balik di grup Nak Urus Bisnes. So saya minta tim saya, Nazmi, pada pagi ni tolong tulis itu link untuk ke page Nak Urus Bisnes, grup Nak Urus Bisnes, www.nakurusbisnes.com/group, www.nakurusbisnes.com/group. Saya akan sambung topik saya tentang HR. Saya asyik cerita pasal duit dia sesekali, saya nak cerita pasal HR. Sebab ramai dekat sini peserta yang datang jumpa saya banyak tanya pasal HR. So saya nak share pasal HR. Ada 4 tips pasal HR yang saya nak share. So anda yang sedang menonton di page saya, page Nasrul Hadi, tolong join group Nak Urus Bisnes. Sekejap saya check. So tim saya akan bagi, Nazmi akan share link www.nakurusbisnes.com/group. Join sekarang. Saya tak akan berhenti live di close group Nak Urus Bisnes dan juga di support group EFP untuk sesi bangun yang saya dah run lebih dari sebulan dah ni. Dah lebih sebulan dah saya run sesi bangun ni. So saya harap anda semua bangun lah. Boleh?
Okey, so saya akan tamatkan di page Nasrul Hadi, page saya sendiri. Go to Nak Urus Bisnes sekarang terus go. Okey, jumpa di page di close group Nak Urus Bisnes sekarang. Okey, jumpa terus. Saya tak nak bye-bye, tak nak bagi salam. Pergi dulu grup Nak Urus Bisnes sekarang di page Nasrul Hadi. Okey, sekejap. Okey, so anda yang di masih lagi anda di dalam apa? Sekejap saya share dulu. Okey. Di support group EFP, close group Nak Urus Bisnes. Anda sedang dalam sesi bangun yang saya dah run macam saya cakap dah lebih sebulan. Alhamdulillah, saya betul-betul rasa sangat bangga dapat run sesi ni. Anda yang sedang tonton tu kalau boleh tulis kat situ something, macam tak ada je ni kan. Saya macam cakap seorang-seorang ke ni. Macam kebarang kalian ni ada, tak apa, tak saya okey. Sebab saya yakin ramai di antara anda yang sekarang ni sedang berada di dalam dewan di program Nak Ubah Hidup 2020. Anda mungkin akan tonton sesi ni sewaktu anda break nanti. Anda mungkin akan tonton sesi ni sewaktu anda. That's why kita still buat juga apa yang kita buat. Kita akan teruskan, sangat konsisten kita akan teruskan. So kita tak ada isu tentang tu. So saya nak minta tolong bantuan tim saya yang sedang moderate. Tolong tag semua orang supaya nanti mereka akan dapat tonton live ni, sama ada mereka sedang ada urusan lain ataupun mereka sedang berada di dalam hall. Okay, anda yang di support group EFP, support saya sikit. Belanja love dengan like kalau anda sedang tonton live ni. Belanja love dengan like sebelum saya share topik pada hari ni. Topik yang saya rasa kalau saya share secara santai dia akan lebih memberi manfaat. Jika saya share secara sepintas lalu atau secara relax, tenang, InsyaAllah anda akan boleh. Terima kasih. Hai Tuan Farizul Sukri. Terima kasih Tuan Farizul. Tuan Farizul. Ni orang kuat. Orang kuat DAG, Das Abdul Global. Orang kuat Tuan Das ni. Yes, tengok dia apa profile picture dia menarik tu. Dah kenal lah, memang kenal. Biasa kenal, terima kasih. Tak silap saya Tuan Farizul ni mungkin sedang tengah jaga anak ni. Dia bergilir-gilir dengan dia punya partner untuk hadir program. Betul tak tuan? Kalau betul tulis itu betul lah. Okey. So hari ni saya nak share pasal HR. Saya ada 4 tips tentang HR. Boleh? Siapa ready untuk 4 tips tentang HR? Saya kalau ready tulis itu ready. Santai je. Saya tak nak sangat stres. Kita pun dah hari ketiga untuk program Nak Ubah Hidup ni. So kita harap kita berjaya untuk ubah hidup beberapa orang. Kita harap kita berjaya untuk buat sesuatu untuk anda. So kita betul-betul harap something lah untuk hari ni. Okey. Terima kasih. Okey, ready? Someone kena tulis ready dulu so that saya okey. Hantar wife masuk NUH. Betul. Saya tahu Tuan Farizul dia hantar wife. Betul. Okey, terima kasih. InsyaAllah Tuan Hairul Sarun, terima kasih. Okey, ready? Kalau ready tulis itu ready. Okey. Apa saya nak share hari ni tentang HR? Biasa saya share pasal duit, saya share pasal costing, saya share pasal pricing. Hari ni saya nak tukar selera sikit, share pasal HR. Sebab ramai peserta yang tanya saya tentang HR. Allahuakbar. Ni masalah. Kalau live, kalau nak bersin ni masalah sikit. Okey, tak apa. Okey, kita ada 4 tips. Yang pertama, tulis itu 1. Tulis 1. Okey. Bila kita cerita pasal HR, benda paling penting yang kita nak buat tentang HR adalah pengurusan sumber manusia ni adalah kita menguruskan manusia. Bila kita uruskan manusia, manusia yang nak diurus ni, dia kena sedia untuk diurus. Dan dia kena orang yang betul untuk diurus. So in the first place, tuan-tuan dan puan-puan, bila anda nak hire staff, tips yang pertama adalah anda hire pekerja yang betul, yang sesuai dengan tugasan dia. Apa maksud dia ni? Sepatutnya bila anda nak hire team, anda nak hire staff atau anda baru nak start tambah orang, anda sendiri kena tahu apakah tugasan dia. Sekecil-kecil contoh anda nak hire kerani lah. Anda kena tahu bila anda nak hire kerani ni nak buat kerja apa. So anda kena tahu kerani ni nak buat kerja apa. So kalau anda dah tahu, anda sendiri tak jelas, okey, kerani ni kita tak tahu nak buat kerja apa sebenarnya. Kita just nak hire je, ataupun kita nak hire orang sales, kita hire je. Nanti kita pandai-pandai lah kita fikir kemudian. Itu permasalahan paling utama. Bila anda sebenarnya hire orang tapi anda sendiri tak tahu.
So kesan dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila anda sendiri tak sure, anda sendiri tak pasti anda nak hire siapa, bila anda interview salah konteks, salah soalan, salah kandidat anda panggil untuk interview. Sebab in the first place anda tidak tahu sebenarnya anda nak apa. So tips yang pertama adalah kena tahu anda nak hire siapa. Kenalah ada job scope dia, kena ada job description dia, kena ada bidang tugasan dia. Dan yang paling penting sekali, kadang-kadang orang hire staff, dia sendiri tak tahu dia title orang tu, jawatan. Jawatan pun kena jelas. Ada orang dia nak hire staff, dia tak tahu nak bagi jawatan apa. Nantilah. Nanti. Orang kata nanti tu sampai bila tak tahu nanti dia. So ini yang penting. Bukan pasal kelayakan, bukan pasal macam ni lah. Bukan, yang penting sekarang ni kadang-kadang kita sendiri yang salah set konteks. Kita sendiri tak tahu kita nak hire siapa. End up kita pentingkan pasal kelayakan. Orang tu ada degree ke tak ada degree ke, ada diploma ke tak ada diploma ke. Kita sendiri pun salah. Kita sendiri tak tahu kita nak hire siapa. So itu kesilapan paling utama. Tips pertama yang you all sendiri kena buat. Mungkin kalau anda tengah makan ke tengah minum ke, jangan tersembur pula. Kadang-kadang you all sendiri yang tak jelas apa yang you nak. So kena jelas dengan apa yang anda nak. Anda tahu anda nak hire staff ni, hire untuk jawatan apa. Itu tips yang pertama. So boleh tangkap nombor satu. So nombor 2, tulis situ 2. Kita bagi tips ni pantas je, senang. Tak nak lama-lama live ni. Kalau lama pun bukan tengok sampai habis pun. Okey, nombor 2, tulis situ 2. Okey, nombor 2. Nombor 2 adalah kalau anda ada hire staff, korang asal bernafas je hire. Ya, betul. Pak kata Dok. Terima kasih Tuan Farizul. Dia selalu dengar, Dok selalu cakap. Betul, Dr. Azad selalu cakap kalau nak hire staff, asalkan orang tu manusia, letak tangan dekat hidung, bernafas. Okey, masuk kerja. Itu je. Anda sendiri pun tak tahu sebenarnya anda buat apa sebenarnya. Kita sendiri pun tak jelas. Betul? Okey, nombor 2. Nombor 2, tulis itu 2. Okey, tulis 2 Okey, bila tulis 2. Okey, nombor 2 adalah ini. Bila dah bawa masuk staff. Ini benda yang selalu you all ambil mudah. Selalu you all buat nampak macam okey, ini benda tak penting, nombor 18. Kita tunggu nombor 19 baru penting sebab orang dia lain macam. Dalam senarai kepentingan tentang HR ni, nombor yang tak tahu nombor berapa. Ini katanya asal boleh asal buat. Apa tu nombor 2? Tips kedua adalah bayar gaji pekerja pada masa dan tarikh yang tepat. Apa maksud dia tu? Ramai orang dia ada staff, dia dah penat-penat ambil staff. Ramailah staff dia ambil satu. Tapi cara dia menguruskan staff tu, ya Allah, pasal gaji. Ambil mudah pasal bayaran gaji. It's not about you tak bayar gaji. It's about anda hire orang tapi anda bayar gaji tak tetap. Tarikh tu tak tetap. Tarikh tu main langgar je. Tak kisah pun bila tarikh tu. Anda hanya pentingkan tarikh tu janji bayar gaji. Kalau staff tu orang kata macam bila gaji ni bila? Macam contoh apa maksud dia? Macam contoh you bayar gaji staff tu, you bayar memang gaji tu ikut akta. Katanya ikut akta Tuan Nasrul. Saya pernah pergi kelas Tuan Nasrul ataupun pernah dengar pernah baca buku, baca tentang dari laman web Kementerian Sumber Manusia. Baca artikel. Sebelum 7 hari bulan katanya bayar gaji. So saya bayarlah gaji. Kalau ada income awal, saya bayar awal. Kalau saya klien dapat duit bayar awal, saya bayar kalau bayar lambat saya kena tunggulah. Kalau paling lambat saya try untuk 7 hari bulan, setiap masa 7 hari bulan. Tapi tak tentu. Kadang-kadang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kadang-kadang tu agaknya bulan 1 bayar 1 hari bulan. Bulan 2 bayar 2 hari bulan. Bulan 3 bayar 3 hari bulan. Ikut tarikh pula. So kalau sampai bulan 12, takkan nak bayar 12 hari bulan? Oh tak, bulan 12 repeat balik. Okey ke tak okey ni? Jangan macam tu. Cakap orang sebelah, jangan aniaya anak orang. Tanggungjawab seorang majikan adalah bayar gaji setiap tarikh yang tetap, dengan amount yang tetap. Jangan tukar-tukar lah. Itulah sebabnya you ada masalah nak bagi staff percaya, masalah untuk staff yakin. Ini gaji tak tetap. Tiba-tiba staff masuk kerja, bos, bulan ni gaji bila? Sebab staff dah boleh tanya dah.
Start dia tahu dah pattern bos dia ni. Bos hanya bayar bila ada duit. Tak boleh macam tu. Sebab tanggungjawab bos adalah nak pastikan bisnes tu ada duit. Itu kadang-kadang betul lah, saya faham jugalah. Kadang-kadang bos sendiri tak ada gaji. Sebab nak dahulukan gaji staff. Itu cabaran dia lah. Itu cabaran paling besar tuan-tuan dan puan-puan. So saya harap anda bukan di antara mereka yang ada masalah macam ni. So itu tips kedua. Tips ketiga. Boleh saya sambung tips ketiga? Tulis itu 3. Ikut 3. Terima kasih Tuan Bok Alang. Ikut mood. Jangan ikut mood. Bayar gaji tak boleh ikut mood. Bayar gaji kena ada disiplin. Kena bayar tetap pada tarikh yang tetap. Okey. Nombor 3. Tips ketiga adalah anda kena, wajib, mesti kekalkan pekerja berkebolehan. Apa maksud dia tu? Bunyi dia macam memanglah kita nak kekalkan staf yang berkebolehan. Betul. Memang betul kita nak staf. Tapi ramai orang tak tahu. Dia tak boleh labelkan staff tu, adakah staff tu asset ataupun staff tu liability. Apa maksud dia tu? Staff tu menyumbang ke tak kepada bisnes, atau staff tu menghancurkan bisnes pula. Ada orang dia simpan je staff tu. Staff tu suka datang lambat, selalu MC, buat kerja tak pernah siap, jawab WhatsApp ataupun bila respon tu lambat. Ini staff-staff yang you all rasa nak pecat tapi takut. Sebab katanya staff ni penting. Kalau staff ni tak ada, kerja tak jalan. Bergantung kepada staff ni lah. Asyik-asyik dia. Sebab staff tu seorang. You yang takut dengan staff. Last sebenarnya siapa bos? Siapa staff ni? Siapa ada masalah ni? Memang betul, kita memang kena kekalkan staff berkebolehan. Tapi sebelum hari ni hari Isnin, mungkin anda masih cuti. Hari ni yang paling bagus untuk anda, ambil senarai pekerja. Kalau staff tu ada satu, tak payah senarai lah, fikir je lah. Kalau ada senarai pekerja, mungkin staff lebih daripada 5 orang, mungkin staff lebih 10 orang atau hampir 20 orang, tak kisah. Ambil senarai pekerja staff tu. Nanti dulu Tuan Uzi Alam, jangan pecat je, tunggu kejap. Ambil senarai tu, tengok. Letak satu label. Adakah staff ni A atau L? Kalau A tu dia asset, kalau L tu dia liability. Maksudnya staff ni tak membawa, apa orang kata, mengambilkan boreh tu. Kata orang Nogori, macam tu lah. Tengok kat situ, adakah dia ni menyumbang, adakah dia ni bagus, adakah kita patut kekalkan staff ni, atau adakah dia ni liability. Kalau dia liability, ada tak cara untuk kita ubah dia lagi? Adakah cara untuk kita train dia untuk jadikan dia staff yang lebih bagus? Tak boleh terus buang tuan-tuan dan puan. Salah tu kalau you terus buang. Itu kesilapan yang paling besar kalau you terus buang staff. Jangan terus buang, dia ada proses dia. Walaupun staff tu kadang-kadang menyakitkan hati kita, ataupun memang kita tengok dia pun kita dah hilang mood dah nak kerja, tapi dia ada kaedah dia ada cara dia. Tapi sebelum tu anda kena beri peluang kepada staff tu. Beri peluang tu tak payah lama-lama lah. Jangan lama sangat. Okey, boleh? Sebab saya nak bagi ke poin yang keempat, poin yang sangat penting. Sebab saya cakap tadi, you kena check staff ni berkebolehan atau tidak. Kalau dia asset, alhamdulillah, you train dia, growkan dia lagi. Kalau dia liability, adakah terus buang? Nanti dulu. Ada 2 benda nak kena buat. Okey. Try untuk train dia dulu. Kalau tak boleh train, ni yang saya nak pergi ke tips keempat. Okay, tips keempat adalah, anda rasa, bila anda dah buat step ketiga tu, anda rasa dia liability betul, macam loser lah. Ini memang tak boleh lah ni. Cukup-cukup lah, aku dah tak nak dah. Mungkin macam tu. Dia L ni. L. Dah macam L lah. Nak buang. Relax. Liability atau loser. Relax. Cakap sebelah tenang. Tarik nafas dulu. Tahan, hembus. Tarik nafas. Tahan, hembus. Bangun dulu. Tips yang keempat adalah menguruskan pemberhentian pekerja dengan kaedah dan cara yang betul. Maksudnya, buang cara betul. Tips keempat ni, panjangnya adalah menguruskan pemberhentian staf dengan cara dan kaedah yang betul. Itu nama skema pembaris tepat. Itu kaedah pembaris. Bunyi dia adalah macam mana nak buang dengan betul. Cara paling mudah, saya sangat-sangat galakkan anda. Cara paling mudah, kalau sebab saya tak boleh share dekat sini, sebab saya tak nak panjang lebar. Saya nak bagi tahu supaya anda ada effort usaha sendiri. Cara paling mudah adalah anda call pejabat buruh. Kalau anda tak ada HR. Bagi mereka yang tak ada HR, call pejabat buruh, cakap saya ada staff ni ada problem, tanya dia kaedah dia.
Biasa dia kaedah macam ni lah. Anda kena bagi warning letter 1 ke 2 kali ke 3 kali ke. Sorry, dia at least bagus 3 kali. Kena cari salah dia lah. Contoh dia datang lambat, dia selalu MC, dia buat kerja tak siap-siap, bagi warning letter. Dan dia kena balas balik. Dia kena tunjuk macam surat tunjuk sebab lah, lebih kurang. Bagi tahu dia kenapa dia salah buat kerja ni, apa alasan dia. Bagi dia peluang. Ini yang saya panggil bagi peluang. Bagi peluang dia untuk bela diri. Ingat kalau anda bersalah, anda macam kalau anda pergi mahkamah pun, mahkamah kan beri peluang untuk anda bela diri. So kita pun kena beri peluang kepada staff untuk bela diri. Okey, show cause letter apa semua, dia tak berubah juga. Baru kita bagi dia DI, domestic inquiry. Dan lepas tu kalau dia betul-betul kita memang tak boleh nak tahan dengan dia, baru kita boleh buang. Tidak boleh buang serta-merta, sesuka hati. Tapi melainkan jangan pula saya cakap macam ni, anda simpan penyangak, anda simpan penyamun, anda simpan pembelut, tali barut. Apa maksud dia tu? Contoh orang-orang kriteria macam ni: curi duit, bocorkan rahsia syarikat, pecah amanah, bergaduh, ada masalah drugs ataupun something, buat jenayah. Ini anda boleh terus buang. Tapi seperti saya cakap juga, sebelum anda buang orang-orang macam ni, call pejabat buruh dulu, dapatkan kaedah yang betul. Of course saya tak nak anda ada masalah staff-staff macam ni. Tolak tepi, doakan anda tak ada staff ni. Cakap coy, jangan. Kita tak nak ada staff macam ni. Kita harap kalau kita berdepan situasi macam ni, kita ada kaedah yang betul untuk buang pekerja. Bukan terus boleh buang. No. Cakap sebelah no. Buang dengan cara yang betul. Okay, saya sangat takut nombor 4 ni. Tips 4 ni saya sangat takut anda salah buat. So of course call je pejabat buruh. Sangat-sangat membantu sebenarnya mereka ni. Kalau susah nak call, anda boleh je pergi pejabat buruh. Boleh, sebenarnya bagus kalau saya galakkan anda pergi pejabat buruh. Especially kalau anda tak ada HR. Even actually kalau anda HR pun, ada HR pun, suruh HR pergilah. Sebab pejabat buruh ni kadang-kadang dia pelik. Dia banyak interpretation dia, banyak interpretasi tentang akta tu kadang-kadang. Ini pengalaman sebenar saya. Jika bawah percubaan boleh berhenti 24 jam, tak boleh juga. Bawah percubaan at least notis 2 minggu. Ada kaedah dia Tuan Bok Alang, tak boleh terus buang. Tak boleh berhenti 24 jam. Berhenti 24 jam ni yang menyebabkan anda sendiri yang pitam. Jangan. Cakap sebelah jangan. Okay. So saya harap 4 tips tentang HR ni akan bantu anda, especially hari ni hari Isnin. Mungkin ada antara anda sedang beroperasi hari ni. Mungkin juga anda esok baru start operasi. Sebab ramai dekat dalam ni program Nak Ubah Hidup masih cuti lagi, Alhamdulillah. So esok diorang akan start kerja. So saya harap anda yang tak sempat tonton secara live, anda yang sedang menonton secara rakaman, recording, saya harap anda dapat ambil iktibar juga. Yang mereka yang tonton, dia delay. Dia dah tengok ni. Kita tak akan buang video ni lagi. So saya harap beri peluang untuk anda masih tengok lagi lah. Saya just nak share minggu depan saya, sekarang mereka ada program Nak Ubah Hidup. So minggu depan saya ada run lagi satu sesi EFP yang saya yakin insyaAllah kita akan buat yang terbaik seperti biasa. Cuma EFP kali ni dia tak heavy macam sebelum ni. Dia ada EFP macam biasalah, still okay. Saya harap boleh datang. Bagi mereka yang nak recharge, bagi tahu lah, tinggal nombor telefon ke DM PM team kami, dan kita akan layan anda lah. Kalau anda berminat untuk EFP ataupun anda berminat untuk apa-apa program dekat Richworks, tulis je, tinggal nombor telefon, DM TM. Kenapa saya nak anda tinggal nombor telefon? Sebab kami nak anda beri peluang kepada kami untuk bercakap dengan anda. Biar konsultan kami cakap dengan anda. Mungkin anda cakap saya ada masalah ni, saya ada masalah ni. Contohlah, ada masalah HR ke, cash flow ke, costing ke, atau ada masalah marketing ke, contoh di luar topik saya ke, tak kisah. Tim kita akan bagi tahu, okey tuan, mungkin kita boleh propose tuan untuk hadir program ni ke. Biar tim kami bercakap dengan you all, so that kita boleh bantu anda untuk bagi solution ataupun bimbingan. Boleh? Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton dari mula sampai habis, especially macam Tuan Farizul, dia tonton dari mula sampai habis. Orang kuat DAG, Das Abdul Global. Tuan Das, sayang betul lah dengan Tuan Farizul ni. Sepatutnya lah. Okey, so terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih Tuan Bot Alang, Tuan Azmi Karamah, TKJ Hani Gani, terima kasih. Tadi kita ada siapa tadi?
Kita ada Cik DADB, kita ada Puan Khairus. Terima kasih kerana menonton. Saya harap sesi bangun ni memberi sedikit pembangunan untuk anda, so that anda akan dapat something lah. Okey, kita akan teruskan. Terima kasih Tuan Azmi Karamah. Tinggal nombor telefon biar tim kami hubungi Tuan, dan kita akan bercakap lah dengan Tuan apa yang kita boleh bantu. Terima kasih Tuan Uzi Alam. Terima kasih tonton dari mula juga. So take care. Saya harap 4 tips hari ni akan membantu anda. Okey, take care. Terima kasih sekali lagi. Jaga diri, jaga duit anda, jaga staff anda. Semoga ada peluang untuk berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.